Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Afif Ilham bin Arif Rifai Shah. Nombor metrik 061052. Hari ini saya akan bercerita berkenaan kisah Maryam di dalam Al-Quran. Nama penuh Maryam adalah Sayyidatina Maryam binti Imran. Beliau merupakan seorang keturunan daripada Nabi Daud alaihissalam, dan beliau merupakan ibu kepada salah seorang Nabi Ulul Azmi kita, iaitu Nabi Isa alaihissalam. Maryam merupakan seorang yang taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau juga seorang yang bersyukur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menjadikan beliau salah seorang wanita yang terhebat sepanjang zaman Islam. Seperti mana yang disabdakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bermaksud sebaik-baik wanita di alam semesta ada 4, iaitu Asyah isteri Fir'aun, Maryam putri Imran, Khadijah binti Khuwailid, dan Fatimah anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang kita tahu, kisah Sayyidatina Maryam ini merupakan seorang wanita yang istimewa. Maryam diberi kemuliaan oleh Allah SWT ke atas wanita-wanita yang lain. Firman Allah di dalam Al-Quran yang bermaksud, dan ingatlah wahai Muhammad ketika malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu dan mensucikanmu, dan telah memilihmu, yakni beroleh kemuliaan melebihi perempuan seluruh alam, yakni yang sezaman denganmu. Surah Al-Imran ayat 42. Allah Ta'ala sendiri menyebut tentang kehebatan Maryam. Namun apakah kayu ukur untuk meletakkan Maryam adalah wanita terbaik? Allah menyatakan lagi, wahai Maryam, taatlah kepada Tuhanmu dan sujudlah serta rukuklah, yakni mengerjakan sembahyang bersama-sama orang yang rukuk. Surah Al-Imran ayat 43. Allah telah memerintahkan Maryam untuk mentaati Allah dengan rukuk dan sujud. Kehebatan Maryam ini diukur kerana beliau banyaknya beribadah dan sentiasa beruzlah di timur Baitul Maqdis, yakni Masjidil Aqsa. Selain daripada itu, Maryam tidak meninggalkan ibadahnya dengan terus berzikir kepada Allah Ta'ala walaupun dalam keadaan tidak suci, yakni haid. Memahami hal ini, wanita yang dimuliakan ini menjadi contoh kepada wanita yang lain agar tidak menggunakan alasan untuk tidak membasahkan lidah dengan zikir walaupun di dalam keadaan uzur. Walaupun Maryam kuat beribadah dan menyempurnakan hak-hak Allah, tetapi Allah sentiasa menguji hamba-Nya itu. Kisah ini dirakamkan melalui surah Maryam yang membicarakan tak kala didatangi dengan kehadiran seorang malaikat yang berupa bentuk manusia seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Firman Allah Ta'ala yang bermaksud, dan bacakanlah wahai Muhammad dalam kitab Al-Quran ini perihal Maryam ketika dia memasirkan diri dari keluarganya di sebuah tempat sebelah timur. Surah Maryam ayat 16. Nabi Zakaria alaihissalam amat pelik kepada Maryam kerana beliau sangat rajin beruzlah dan beribadah. Kebimbangan Nabi Zakaria ini dilahirkan oleh baginda kerana tertanya-tanya tentang keadaan makan dan minum Maryam. Walaupun demikian, hal ini telah dijawab oleh Allah kerana rezeki tersebut telah dihantar oleh Yang Maha Esa. Kasih sayang Allah kepada Maryam tidak terhenti di situ. Allah menguji lagi Maryam yang suci itu dengan adanya zuriat dalam rahimnya tanpa disentuh mana-mana lelaki dan tanpa perkahwinan. Kehadiran malaikat Jibril yang datang dalam rupa bentuk manusia tidak menggetarkan jiwa Maryam. Maryam berkata, kalau kamu beriman kepada Allah, kamu pergi dari sini. Ini dijelaskan melalui surah Maryam ayat ke-17 hingga ke-18 yang bermaksud, kemudian Maryam membuat dinding untuk melindungi dirinya daripada mereka. Maka kami hantarkan kepadanya roh dari kami, lalu ia menyamar diri kepadanya sebagai seorang lelaki yang sempurna bentuk kejadiannya. Maryam berkata, sesungguhnya aku berlindung pada Allah Ar-Rahman daripada gangguanmu, kalaulah engkau seorang yang bertakwa. Lalu malaikat pun berkata, sesungguhnya aku pesuruh Tuhanmu untuk menyebabkanmu dikurniakan seorang anak yang suci. Maryam bertanya dengan cemas,
Bagaimanakah aku beroleh seorang anak lelaki? Padahal aku tak pernah disentuh oleh seorang lelaki pun, dan aku pula bukan seorang perempuan yang jahat. Malaikat menjawab, demikianlah keadaan, tidak usah dihairankan. Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku, dan kami hendak menjadikan pemberian anak itu sebagai satu tanda yang membuktikan kekuasaan kami untuk umat manusia dan sebagai satu rahmat daripada kami. Dan hal itu adalah satu perkara yang telah ditetapkan berlakunya. Surah Maryam ayat ke-21. Maka Maryam pun mengandung serta telah memencilkan diri dengan kandungannya itu sebuah tempat yang jauh. Maryam berdoa untuk dimatikan sebelum melahirkan Nabi Isa kerana ia merasakan beliau akan difitnah selepas melahirkannya. Walau bagaimanapun, Allah menjawab seperti dalam firman-Nya. Lalu ia diseru sebelah bawahnya, jangan engkau bertukar-cita, wahai Maryam. Sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan di bawahmu sebatang anak sungai. Dalam keadaannya lemah dan kesakitan, Allah pun memerintahkan Maryam untuk menggegarkan pohon tamak supaya dapat menikmati bertenaga semula untuk meneruskan hidup. Begitulah Allah Ta'ala mengajar Maryam untuk berusaha serta bertawakal walau apa pun yang berlaku kerana ia merupakan sunatullah. Pengajaran yang boleh kita ambil daripada kisah Maryam adalah kita sentiasa perlu menjadi seorang yang lebih sabar dengan menghadapi ujian Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasa bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita sentiasa taat perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan ini hidup kita akan menjadi lebih berkat dan berada di bawah perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu, Islam tidak pernah memandang enteng martabat seorang wanita, malah memandang tinggi martabat seorang wanita yang berjuang di jalan Allah. Ini dapat disimpulkan daripada kisah Maryam, betapa tingginya martabat seorang wanita di mata umat Islam. Itu saja daripada kami. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.